Sumbernya dua. Satu buku panduan dikeluarkan oleh Mampu, satu yang dikeluarkan oleh KPM. Sebenarnya yang ketiga saya rujuk kepada arahan yang dikeluarkan oleh IAB. Arahan IAB sebenarnya adalah diambil daripada kedua-dua buku ini. So sebenarnya saya hanya menyampaikan jadi postman di hari ini Dan Ramadan sekalian, saya teruskan. Okey, pertama bercakap pasal etika Kita tuan-tuan, kita semua pejabat awam, maka kita terikat dengan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan tata tertib dan sebagainya lah Kemudian dia prinsip media sosial ni, maksudnya prinsip kita menyuarakan dalam media sosial yang sama ada kita type ataupun kita bercakap, rekaman video contohnya, semua sama dengan pengucapan awam ataupun secara rasmi di media lain. Contohnya, kita tulis di surat khabar, kita bercakap secara terbuka, kita buat kenyataan yang tidak ada media semuanya ada prinsip yang sama, iaitu tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh menjatuhkan imej kerajaan dan perwakilan awam seluruhnya. Okey, itu jelas, sama je. Dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dalam apa pun, secara personal ke, dalam grup WhatsApp kecil di rumah, dalam kelompok komuniti sendiri pun sama juga. Kalau kita pejabat awam, kita kena jaga imej perwakilan awam. Okey. Baik, ini adalah larangan, semua dengan larangan dulu Sebab kadang-kadang bila cakap yang keras dulu, mungkin kita ingat Pertama, ini kita sesama muhasabah diri sendirilah Saya pun kadang-kadang terlajak juga. Pertama, kita tidak dibenarkan melayari media sosial pada waktu bertugas. Walaupun guna alat sendiri. Okey? Itu larangan tertulis dalam buku panduan tadi. Memang tegas. Kemudian, kita tidak boleh mendedahkan maklumat rasmi IBCJS kecuali dengan konsen pengarah kita atau pengurusan kita tidak boleh sendiri nak keluarkan maklumat rasmi. Macam Facebook tu kita dah umumkan sebagai rasmi, okey, itu platform rasmi kita. Tapi tempat lain yang kita dedahkan sebarangan tanpa kita rujuk pada pengurusan dahulu. Okey. Dikuatiri nanti akan menimbulkan perkara yang kita tidak ingini. Okey. Ketiga, elakkan serangan peribadi dalam media sosial. Okey. Ini ada huraian lepas ini ada perangkat lepas ini. Elakkan serangan peribadi. Kalau kita tak perhati ke sebagainya, kita gunakan cara yang paling baik. Kita semua belajar komunikasi. Pesyarah-pesyarah IAB semua belajar komunikasi dan mengajar komunikasi, maka kita boleh komunikasi dengan baik. Kalau ada yang tak senang, tak kena atau tak sesuai dengan kehendak kita, kita boleh berkomunikasi dengan rakan kita atau sesiapa saja dengan cara yang berhikmah. Okey. Yang seterusnya, pastikan maklumat tepat sebelum disebarkan. Ini macam tadi mendapatkan maklumat rasmi tadi kena tepat dan pasti baru kita sebarkan. Okey. Seperti contohlah, kita masukkan gambar pengarah dengan terapi tanpa caption. Orang tanya apa cerita tu? Jadi tak nak macam tu Okey. Baik. Seterusnya, okey, pastikan ini saya ulang balik, minta maaf. Okey. Dan seterusnya perlu mendapat kebenaran untuk siaran melibatkan harta intelek. Kalau kita ambil sumber lain lah. Contohnya kita ambil daripada sesuatu sumber rasmi tak kira pada siapa, kita kena dapat kebenaran pada dia ataupun seperti yang paling kita buat, kita nyatakan sumbernya. Nyatakan sumbernya sebab kita respect pada pemilik harta intelek tersebut. Okey. Dan sekiranya kita telah telajak lah, kita terlanjur sebagainya, kita keluar satu kenyataan yang menyinggung perasaan orang lain atau mendedahkan suatu keburukan mana organisasi, institusi ataupun komuniti kita kena minta maaf secara terbuka. Jadi tulis dalam buku panduan tu kena minta maaf secara terbuka, secara umum dan buat pembetulan. Okey. Tak boleh kita sembunyi-sembunyi pula. Kita dedah keburukan dia secara terbuka. Tapi bila kita tahu kita salah, kita minta maaf secara PM. Tak boleh, kita kena umum juga. Okey. Supaya masyarakat tahu bahawa kita telah melakukan kesilapan dan kita membetulkan kesilapan tersebut. Okay, seterusnya. Ini ada sumber juga, peraturan. Dua buku tadi bersumber kepada perkara ini Akta. Ada dua perkara, Akta dan Surat Arahan Mampu. Okey. Pertama, Akta Rahsia Rasmi tahun 1972. Kedua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Ini akta yang terbaru ni Okey tuan-tuan, saya sendiri tak baca dengan detail akta-akta ini. Tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa ada perlu nak tahu, tuan-tuan boleh cari sendiri Okey, akta-akta ini. Okey.
Kemudian kita juga pegang pada sumber kita iaitu surat arahan mampu, iaitu pelaksanaan blog bagi agensi sektor awam pada tarikh 17 Julai 2009. Penggunaan media sosial di sektor awam 19 November 2009 dan amalan terbaik penggunaan media jaringan sosial di sektor awam 8 April 2009. Oh, patutnya atas. Okey. Ini 3 ni sumber ni. Tahun yang sama 2009 dikeluarkan oleh mampu surat arahan yang berkenaan. Okay, selanjutnya, ini adalah saya ambil daripada IAB Induk. Kita dah ambil amaran keras. Okay. Saya baca kan, saya baca. Warga KPM diingatkan supaya sentiasa berhemah mematuhi peraturan penjawat awam dalam menggunakan media sosial. Sebarang pelanggaran boleh kenakan tindakan tata tertib warna merah tu di bawah peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Jadi begini tuan-tuan. Katalah contohnya saya sebab 18 saya telah memburukkan imej negara kerajaan contohnya, saya didakwa, okey. Saya tidak boleh menjawab saya tidak tahu atau saya tidak diberitahu. Hari ini pengurusan bagi tahu, okey. Sebagai penjawat awam kita kena tahu. Kita tak ada alasan lagi mengatakan bahawa kita tak tahu bahawa benda ini ada apa yang sebab itu adalah salah. Tidak timbul lagi sebab arahan yang dikeluarkan dah ada garis panduan, sudah ada akta, sudah ada buku panduan pun, okey. Dan sudah dipesan oleh IAB Induk, okey. KPM dah pesan, IAB pesan, dan kali ini IAB CJ sudah berpesan. Okey. Tuan-tuan sekalian, sila akur baik. Dan ini garis panduan ni diambil dari buku berkenaan Sini garis panduan ni dan buku berkenaan banyak bercakap pasal pasal guru dan murid. Guru dan murid. Cuma dalam konteks ini kita terjemahkan guru itu sebagai kita, pensyarah IAB lah secara IAB. Itulah kita. Okey. Tuan-tuan, saya tak nak baca detail kita baca lepas ini, saya boleh share slide insya-Allah lepas ini. Okey, tuan-tuan. Okey, ini sambungan tadi lah, okey. Mengapa nilai dan etika penggunaan media sosial perlu diamalkan oleh guru murid semua dalam buku tersebut, panduan tersebut. Okey, itulah 5 perkara yang disebab sebab mengapa kita diarahkan supaya mematuhi etika penggunaan media sosial. Contoh penyebaran maklumat terkawal, okey. Maklumat tidak menjelaskan imej IAB, CGH IAB, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kerajaan Malaysia, okey. Dan isu salah laku penyebaran maklumat tidak beretika di media sosial dapat dielakkan, okey. Dan maklumat jelas dan tepat. Nah, satu lagi ialah sistem pendidikan di Malaysia terpelihara. Jadi yang pandai-pandai kita buat kenyataan tanpa ada sumber yang jelas, tanpa merujuk pihak-pihak yang bertanggungjawab. Okey. Okey, sekali lagi diperingatkan yang sama juga ini daripada laman KPM Saya tak bacalah yang tadi juga amaran keras. Okey. Dan tuan sekalian, habis bercakap tentang pasal arahan tersebut Cuma sekarang ni saya tunjukkan bahawa minta maaf, ada satu perkara tinggal. Antara kesalahan yang berlaku yang digunakan, istilah yang digunakan dalam medsos cyberbully, cyber harassment, cyber stalking. Okey. Kadang kita buat tanpa sedar. Sebenarnya benda ni adalah salah. Contohnya saya nak tahu apa mana buat semalam. Di mana mana pergi. Saya stalk dia, Facebook dia, Instagram dia, TikTok dia semua saya stalk. Okey. Okey, itu adalah salah. Okey. Itu adalah salah. Okay. Sebab dia boleh kesan pada orang yang di stalk atau orang yang diganggu Jadi saya tak bacalah semua itu tuan-tuan baca sendiri. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, berhati-hati, kita boleh didakwa kalau kita melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Okey. Baik. Ini tadi kita pergi perkara kedua iaitu media sosial rasmi yang kita ada. Media sosial ini dapat pujian daripada PPM kita, Dr. Rafi, sebab apa nampaknya saya buka media sosial KPM IAB tapi nampak mereka melaporkan maklumat aktiviti mereka tidak macam kita laporkan. Kita ada kelemahan. Kita boleh baiki. Tapi asalnya kita lebih baik daripada mereka. Angkat bagus sikit tak apa. Okey. Ini tuan-tuan, kita punya jangan tuan-tuan semua KJ, semua KS digalakkan masukkan maklumat aktiviti jabatan masing-masing, jabatan dan seksyen masing-masing dalam Facebook ini supaya kita dapat tahu apa pergerakan, apa aktiviti yang dilakukan setiap bulan, setiap hari. Okey. Satu lagi, kemudahannya lah pada baru-baru ini saya diminta oleh Asyik melaporkan aktiviti saya dan Puan Nobaizura saya minta melakukan aktiviti IAB. Jadi anda sebut juga kami yang paling cepat, paling pantas, paling mudah adalah Facebook kita. Memang cepat. Jadi saya buat kesimpulan tidak ada laporan yang kecil.
Cuma cara kita melaporkan itu mendapatkan kecil atau besar. Contoh buat satu program peringkat jabatan. Laporan itu biarlah menampakkan aktiviti. Okey. Jadi saya nak beritahu pandangan saya tentang cara kita melaporkan. Saya teruskan. Ini contoh laporan yang saya anggap laporan ini memang sesuai lah sebab dia ada ceritanya, ada penceritaannya. Kita ada gambar dan gambar tu kena selektif. Contoh jangan pilih sebarangan gambar. Masuk gambar yang ada aktiviti yang menampakkan sesuatu yang bersesuaian dengan tajuknya. Banyak kali kita ulang. Kalau kita tu ada tajuk menghadiri bingkil sebagai apa-apalah, tapi tunjuk gambar makan. Itu tak relevan. Tunjuk gambar aktiviti. Contoh sekarang ni gambar rakan-rakan daripada KB mana Temeloh kan? KB Temeloh menghadiahkan kita set bangku dan meja yang cantik hasil kerja anak murid-murid pelajar mereka ada tingkat 8. Okey. Kita masukkan gambar, ceritakan sikit. Okey. Kita nak macam ni laporannya. Tuan-tuan puan, tuan-tuan perasan tak? Dekat laporan tadi, tuan-tuan tengok ada laporan jabatan tu hanya tunjukkan skrin komputer. Skrin komputer dan ada gambar muka-muka rakan-rakan kita yang terlibat dengan mesyuarat. Kalau satu okey. Tapi macam 2, 3, 4 benda yang sama dia tak beri apa-apa tuan-tuan. Jadi gambar tu biarlah selektif sikit. Saya mungkin boleh minta bantuan pada rakan KJ yang lain, contohnya KJ Dr. Ramli boleh bantu. Sebab saya suka cara Dr. Ramli punya jabatan persembahkan, saya itu menyampaikan mesej. Kita dia punya mesej disampaikan Dr. Ramli jabatannya, gambarnya, posternya itu ada sampai mesej. Okey. Kita jangan letak sebarangan gambar supaya serta orang yang baca tengok macam ni ke laporan. Okey. Jadi kita biarlah selektif. Kadang-kadang tu satu gambar dah cukup. Satu poster dah cukup menggambarkan banyak perkara. One picture speak 1,000 words. Okey. Tuan-tuan, ini contoh kita punya YouTube IBA online kita dah ada langganan saya rasa 612 langganan sekarang. Okey. Harap 661 langganan Tak tahulah rakan-rakan IBCH pun langgan atau tidak. Jadi seteru pada hari ini tunggulah langgan Okey. Ini yang program semalam. Kita ada 2000 view di YouTube sahaja 2000 view. Okey. Jadi tuan-tuan puan, kita semua aktiviti webinar sebagainya kita masuk YouTube tersimpan dalam YouTube. Tuan-tuan boleh ulang tengok, boleh beritahu kawan-kawan nak tengok lagi pun boleh. Cuma saya tak tekan itu, nak tekan sini kalau boleh kita sokonglah yang kita buat. Okey. IB ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube. Kita mungkin juga kalau kita mampu lah, kalau mampu kita mungkin boleh juga kembangkan sayap kita buka Instagram, kita buka Twitter, di YouTube dah ada Dan satu lagi saya cadang nak buka Pinterest. Sebab kita akan kumpulkan semua poster kita dalam Pinterest untuk rujukan akan datang. Okey, ini contoh poster kita, saya kata contoh yang baik Contoh yang baik, tuan-tuan boleh ikut kreativiti nak masuk gambar, foto, tak masuk sebagainya, tak kisah. Tapi yang penting ada maklumat asas yang memberi gambaran apakah aktiviti kita lakukan kepada pembaca. Okey, tuan-tuan. Baik, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan diri saya dan tuan-tuan